Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. Okay, we will start with Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. So we are here today in Industry Talk, sharing session on structural analysis and its application in real works by Engineer Azhari Shafi'i from Mastek Consult. So terima kasih IR Azhari sudi accept invitation from UiTM untuk sesi malam ni. So insyaAllah malam ni kalau based on attendees tu kita ada lebih kurang 100 orang lebih lah in this webinar. Okay, dan actually kita buat this program menggabungkan tiga kursus structural analysis yang ditawarkan di UiTM, termasuk juga di kampus Cawangan. Okay, kita ada pelajar-pelajar diploma yang mengambil kursus ECS 248 Basic Structural Analysis. Pensyarah dia Cik Amir Yusof, kita punya super senior lah, Cik Amir Yusof. Kita ada juga daripada kampus Sarawak, Puan Siti Zaidah daripada Pahang mungkin tak join. Kita ada juga Cik Hazizi mungkin daripada Johor kot tak silap, Pasir Gudang. And then kita ada untuk kod CS 424 Determinate Structure, Cik Rasul, Cik Mat Rasul Muhammad Noor. Okay, dan untuk course Indeterminate Structure, saya sendiri, Syara Muhammad Noor, dan ada grup Cik Rasul juga. Okay, so before kita start this session, so actually saya nak bacakan je sikit berkenaan dengan siapa speaker kita pada malam ni. Engineer Azhari Shafi'i is the principal of Mastek Consult based in Penang. Kalau tak silap bayan lepas. Okay, experienced principal with a demonstrated history of working in the civil engineering industry. Okay, skill in AutoCAD, civil and structural engineering, soil investigation works, Microsoft Office and Microsoft Project. Having experience in designing for residential and commercial development from earthwork stage to completion of building and infrastructure. Okay, Azhari actually graduated from University Technology Malaysia. Okay, mungkin tak lengkap apa yang saya buat intro tu. Mungkin Azhari nak tambah sedikit latar belakang pengalaman projek-projek sedikit sebelum kita officially start. Baik, terima kasih Dr. Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat malam. Okay, basically saya grad 2006 UiTM. So in civil engineering, and saya continue saya start kerja as a junior engineer until 2010. After that, I apply untuk IR lah. So kalau ikutkan waktu tu syarat untuk apply IR tu minimum 4 years, if not mistaken lah. And so dia kena ada experience at least 3 years in office, 1 or 2 years in site. So after that, I apply into IR, sit for exam. So pass lah after that. Then on 2012 saya dah operate own lah, on my own. So my experience is residential. I got commercial pun ada, high rise ongoing. Others is dia bukan saja, maksudnya I ambil civil and structure, infra lah, termasuk infra, road and drainage, civil line, plumbing. So consultants tu kena comply semua sekali lah.
So structure pun that's one of the major jugalah yang kita buat. So currently ongoing ada yang I buat commercial, office, ada tower, then housing. Most of the site Penang Island, Perlis, paling hijau pun dekat Kuantan. So currently my office ada dekat 5 engineer. So I punya work foresee lah daripada bawah sampai atas, attend meeting, everything. So design stage I pun ada involve lah awal-awal waktu untuk normally waktu kita buat kebenaran merancang, kalau kata consultant ni dia akan masuk planning lah waktu tu. So oversee from that stage sampailah siap CCC. Actually it's a cycle lah daripada awal sampai habis. So every project. Tapi every project ni dia akan ada tak sama lah. Not every project is identical. So dia punya masalah tu lain-lain. Depends on site, depends on contractor, depends on financial, macam-macam lah actually. So benda-benda tu yang actually dekat universiti memang tak diajar. Dan waktu kita akan experience waktu kita ajar tu, so benda tu akan slowly kita kena deal lah with it. That's the nature of kerja ni sebagai engineer, termasuklah dengan structure analysis. So that's basically lah apa yang saya buat lah. Mungkin ada apa-apa yang doktor nak saya elaborate ke lebih kepada structure. Mungkin kalau kata yang saya dah receive, okay, saya start lah doktor. Boleh. Cepat sikit habis. Okay. So basically saya dah ambil training. So far dah masuk, I think yang training yang buat praktikal tu dekat 10 ke 12 lah student. So basically bila student ni kebanyakan bila dia buat training baru dia nampak apa application lah. So contoh structure analysis. So maybe waktu belajar kita just nampak that single line diagram, moment, shear dan macam saya lah. I think ada student pun memang macam tu, which is saya pun dah go through. Waktu belajar tu memang kita tak nampak waktu bila kita nak pakai actually. Tapi benda tu bila kita start kerja, so benda tu baru kita akan nampak academic application macam mana, dan kita akan buka balik buku-buku yang mana yang lecturer dulu bagi. Kita akan cari balik. So kita akan buka, kita akan tengok notes kita. So waktu tu dia akan kita akan oh this make sense. Baru kita tahu oh belajar dulu yang ni sebenarnya. So maybe at that time some of the lecturer dia limited. Dia mungkin dia in terms of practicing, macam saya dulu ada setengah-setengah lecturer dia tak sempat nak practice atau dia very minimum. So bila kita dah start kerja baru kita akan nampak lah. Actually benda tu penting. Bukan tak penting, benda tu penting. So once kita dah start kerja, baru kita akan nampak lah dia punya relation, where to apply. As simple as kita design single story house. So kita akan nampak lah bila masa kita nak apply that thing. Sebab most of the time sekarang ni kebanyakan firm dia ada software. Of course software ni all the principal atau owner ni dia akan hantarlah student staff dia untuk belajar. So dia akan ada training course by that software supplier. Tapi kalau software ni kita tak tahu, key in dia means rubbish in rubbish out lah. So that result kita dapat tu pun kadang-kadang kita tahu key in everything, tapi kadang-kadang kalau kita key in silap, so dia punya result pun come out silap lah. So this is where kita akan
cross check with kita punya experience in terms of manual checking lah. So kita akan buat balik check, especially contohnya lah cantilever, tempat macam cantilever beam, cantilever slab. Kalau software ni setengah-setengah software ni dia ada limitation. So mostly kita akan kena buat checking manual lah. So depends on the software. So kalau kata software yang memang advance, okay, dia boleh buat lah semua. Tapi how many company yang ada that kind of fund to buy that software for each and every engineer. So kita memang kena standby untuk manual checking. Kan ada certain time tu memang kita kena buat manual. So basically macam tu lah yang saya boleh terangkan dia punya keperluan. So yang kata manual checking tu contohnya macam kalau dalam structure analysis ni kita calculate reaction, kan, reaction, internal forces, displacement. Correct. Benda-benda tu lah kan? Ya. So macam previously lah, I punya experience earlier waktu saya kerja tu, saya kena buat satu design on mushroom elevated water tank. Mushroom elevated water tank, it means daripada bawah tu dia naik tiang, kan, cylinder shape, dan suddenly kat atas tu dia akan kembang lah. So at that time, I kena buat manual calculation. Disebabkan software waktu tu, saya rasa back in 2007, 2008. So waktu tu software agak memang mahal dan dia tak open advance macam sekarang ni. So that is where kita akan buat manual calculation. Tapi macam software sekarang ni, dia kebanyakan dia 3D analysis. So apa yang kita boleh buat waktu tu, kita just analysis in 2D dulu. Then only kita apply untuk the whole. Kita akan analysis partial by partial. Contohnya tiang dulu. After that, dia punya dinding yang cater untuk water tu, slanting tu, section. Then on top of it, baru kita analysis separately kan. Then only kita come out dengan dia punya the whole design. Apa antara software yang biasa dekat ni lah konsultan pakai? Kebiasaan Esteem, Tekla, Prota. Dan kalau analisis ni lebih kebanyakannya Step Pro lah. Step Pro ni dia come out dengan dia memang analisis dan dia punya input tu more kepada kita lah, macam mana kita nak tentukan. Contoh support, kita nak pin atau fix everything. So dia lebih senang untuk kita model dan analisis. So other than that is macam saya cakap tadi, Prota, Tekla, dia lebih kepada design. So dia akan come out lah everything and 3D everything, dan dia akan keluar output dia punya drawing lah. Itu means dia akan siap sampai drafting everything, so siap plan everything lah. Okay, Cik Amir dengan Cik Rosu ada? Lupa tadi sebut nama Fida, Puan Hafidah pun ada. Ada. Tadi actually saya ada chat dengan Azhari. Kami disebut tentang the importance of understanding about shear force and bending moment diagram. Something yang selalu in examination student akan choose to leave that question. Kan? So mungkin Azhari boleh highlight benda ni.
kan, about shear force diagram, bending moment diagram ni. Okay. Shear force diagram, bending moment diagram. Normally memang boleh katakan every time kalau kita buat structure design, of course that one is important lah. Dan contoh kita boleh model nak buat rumah atau any structure lah, given the software. Bagi software, kita boleh key in dekat mana column, dekat mana beam, slab. So kita boleh model sebiji macam mana architecture plan yang request nak buat tu, kita akan boleh model. Tapi once kita run the analysis and design, kita akan go back to dia punya calculation. So dalam calculation dia contoh macam estim. So estim ni dia akan ada come out lah dengan calculation, dia akan come out dengan dia punya bending moment diagram, dia akan come out dengan dia punya shear force diagram. So kat situ kadang-kadang kita akan come out dengan drawing contoh cantilever. Cantilever ni kita tahu kalau portion cantilever ni top reinforcement ni dia lagi berat daripada bawah normally. So kadang-kadang kita come out dengan output yang menunjukkan bawah tu besi dia lagi besar daripada besi yang ke atas. Contohlah beam lah atau slab. So waktu tu baru kita akan check balik dia punya calculation. So kita akan go through in detail lah. Kadang-kadang mungkin kita punya input silap. So kat situ yang diperlukan kita as a engineer, kita akan tahu cantilever ni dia punya moment actually yang paling tinggi kat atas, bukan kat bawah. Kalau kita buat any structure analysis. So dekat situlah dia macam kita dah ada satu sense of engineering. So kalau kata kita biasa buat, kita biasa sebab dia kadang dia ada pattern kan untuk bending moment diagram in terms of support, apa jenis structure. So dia akan ada pattern kat mana dia akan, dekat support dia akan tinggi, dekat mid span dia akan rendah. So that one apply waktu kita buat design tu lah. So kalau kata kita boleh ada that sense of kita faham dia punya in terms of bending moment diagram, shear force, so dia memudahkan kita untuk come out dengan design everything lah with minimum error. Itu. Kita habiskan azan Ustaz lah. Boleh. Okay, actually yang tadi Azhari sebut pasal sebut 5 orang engineer dekat company tu kan. Salah seorang daripada UiTM, alumni actually from UiTM Penang juga. Kan? Betul. So yang lagi 4 orang tu? 4 orang tu ada daripada, bukan daripada UiTM lah. Others lah. Okay. Mungkin lepas ni ada student-student yang dalam ni ikut nak try apply for internship ke? InsyaAllah ada. Boleh. Boleh saya interrupt sikit? Boleh. Engineer Azhari ya. Just now you mention kata ada 5 orang engineer kat your office. Kemudian salah seorangnya daripada UiTM Pulau Pinang kan. So bila you compare
graduate UiTM, graduate from the other IPTA, dari segi knowledge atau kemampuan, mungkin you boleh suggest apa yang we all perlu improve pada our student tak? Okay, generally macam one of yang engineer yang kita mention tadi tu daripada UiTM tu actually dah agak lama dah lah dengan saya. Actually saya rasa dah almost 5 or 6 years. So far sebelum tu pun dia dah ada working experience lah. I think dalam short before dia join dengan saya pun dalam setahun 2. So in terms of nak improve tu saya nampak sebabkan dia dah ada experience tu not much lah, means okay. Cumanya saya kalau kata apa yang saya boleh komen lah, kalau kata macam saya akan cuba komen tentang student practical atau training. Yang tu saya rasa saya ada few UiTM sebelum ni yang buat practical. So of course student ni memang dia tak expose, so once dia masuk training dia nampak dia lagi minat. So ada few student yang bila dia buat training, saya bawa dia pergi meeting, bawa dia pergi site. So dia akan start tanya, okay yang ni macam mana cik? Dia akan tanya structure, dia akan tengok plan. So benda tu bila dia nampak visually dengan atas plan everything dan dia pun involve dengar in between during discussion. So yang tu yang akan bagi dia lebih faham tentang apa yang dia belajar tu. Then only dia akan come out, oh yang ni lah lecturer saya cakap. So dia akan come out that kind of word. So kalau kata macam mungkin waktu dia tak go training, dia tak go site, so dia tak akan nampak. Setengah orang dia tends to get more knowledge bila dia tengok benda tu visually. So bila dia nampak orang buku benda yang mungkin tak bergerak, dia ada line nak kena baca, nak kena ambil highlighter, color, everything. Dia nak kena buat, dia just nampak that diagram is a diagram. So dia tak nampak application dia bila kita kerja nanti. So bagi saya dia lagi senang nak belajar bila kita banyak expose dekat site. Itulah yang saya nampak. Okay, kalau from analysis kan nanti student akan actually macam my course in determinate structure, kalau for degree courses is the last analysis course lah before student ambil subject design lah kan. So mungkin engineer Azhari boleh cerita pula relation antara sebab student ni mostly tak ambil lagi design. Kan sebab bila dah kerja nanti dia akan banyak buat design lah, jadi kita sebut design, kita tak sebut analisis kan. Mungkin relation antara design yang mana-mana yang penting dalam analisis dalam design pula. Contohnya contoh tu lah saya actually selalu bagi tahu my student lah kan pasal the importance of understanding bending moment diagram. Just macam sekarang ni kan, my student ambil sedang learn about moment distribution method topic. Kalau macam the topic itself kan, from MDM ni student akan dapat end moment, internal moment, and from that student akan start draw the diagram, draw bending moment diagram. So saya adalah beritahu student daripada bending moment diagram ni lah yang nanti bila masuk design student akan apply balik guna kan. Dan kenapa what is importance of bending moment diagram ni, sebab kita nak tengok pada di mana cracking tu berlaku. So adakah benda tu macam mana kalau in as engineer dekat engineer lah dekat consultant kan. So adakah benda-benda tu juga di-apply? Sebab one thing kan, dulu dah lama dah, dalam 5-6 tahun lepas kot. Actually macam saya pernah my friend actually my colleague in USM masa tu ada contact. Dia ni from Rand Hill.
Dan dia lama dekat situ lah sampai dia buat IR jugalah dekat Rand Hill. And dia contact saya, dia minta saya untuk semak dia punya submission untuk professional engineer. Masa tu macam saya macam tak confident dah nak check. Saya nak check apa kan, sebab saya pun tak apply for professional engineer lagi kan. Dan dia minta saya check, dan pada saya orang yang experience dekat site kan, dia lagi tahulah knowledge tu daripada saya yang dekat universiti kan. Tapi sebab tak mau macam menghampakan kawan kan, jadi saya pun accept je lah. Rupa-rupanya bila saya tengok dia punya submission tu, dia sebenarnya hantar pada saya calculation yang dia buat menggunakan moment distribution method untuk design satu pelantar minyak. Tak tahulah dekat area mana, tak tahulah, tapi satu pelantar minyak lah. And masa tu lah macam nampak, sebenarnya penting untuk student faham moment distribution method. Macam moment distribution method ni, student diploma pun belajar, student degree pun belajar. Kan, so kita nak bagi student ni macam faham, benda ni penting. Kan, penting untuk student faham. From that kita akan dapat draw punya moment diagram. So bila masa kita nak apply balik dekat bila kita student dah kerja as engineer. Okay, baik. Untuk yang paling basic lah, satu bending moment, lepas tu shear force. Dua ni kita akan kita akan apply waktu design lah. Maksudnya before that is kita come out dengan analysis. Before that analysis kita come out dengan loading. Contoh kita buat structure rumah 2 tingkat. First thing is that rumah 2 tingkat ni dia akan ada floor, kita decide dekat mana beam, slab, everything. So and then kita put in load. Load ni kita akan berpandukan kepada UBBL atau BS, macam saya masih pakai BS lagi. So ada yang pakai Eurocode. Kemudian ni student akan experience lah benda ni. So based on that loading, dia akan come out dengan once that loading apply on the structure, contoh beam atau slab, then dia akan come out untuk dah apply that loading on that structure, then only kita akan analysis, dia akan come out bending moment diagram, shear force. These two thing, okay, application dia, shear force ni, contoh kalau kita analisis untuk beam, continuous beam, shear force akan, kita akan perlukan shear force ni untuk kita calculate kita punya komponen dalam beam ni, dia akan ada main steel bar. Contoh square beam, atas tu dia panggil dia akan ada main bar dekat atas, top bar, dengan bawah ada top bar lah, bottom bar. In between that, dia akan ada shear link yang pengikat tu, besi pengikat untuk beam. So shear force ni penting untuk nak calculate size shear link kita tu berapa, daripada in terms of dimension, in terms of spacing in between, dan moment ni lebih kepada kita nak calculate untuk kita nak calculate size of main bar, especially dekat support dengan mid span of the beam. Let's say beam tu panjang 5 meter, in between tu dia column, support by column. So yang kawasan tengah tu dia akan thanks for deflection paling maksimum. So that's bila mana kita come out dengan kita dapat moment yang paling maksimum, so dia akan determine okay size besi apa kita nak pakai. Maybe cadangan saya, mungkin doktor ajak analisis tapi still kena tunjuk juga sikit in terms of design. Okay, yang ni sebenarnya layout structure. So yang ni beam. So shear force kita calculate untuk come out, this link yang ikat besi tu. Kan dia akan ada dua bottom bar, bottom dengan top, ada 4. So ada besi yang ikat dia tu. Besi tu okay, come out dia size tu daripada shear force diagram. Then kita punya beam, kat bawah ada 2 batang besi. Okay, so besi ni dia ada different sizes. Contoh, dia dah ada sizes dia dengan besi grade. Selalunya kita pakai member ni untuk buat beam ni, besi bunga lah. Yang dia ada pattern, dia ada bunga tu. Kalau kata untuk link ni, dia plain bar. Plain bar ni dia punya FY dia around 250 atau 260 lah.
Newton per millimeter square. Kalau yang besar, kalau yang member tu, yang bunga tu 460 minimum Newton per millimeter square. So maybe apa yang saya boleh cadang, kena expose juga dekat student ni, tunjuk juga, okay, this is the output. Maybe student nampak line, so dia takkan nampak kat mana dia nak apply. So line tu, so bila kalau dia tunjuk drawing structure, and at least kita tunjuk beam atau slab, then only dia akan nampak. Cuma waktu sekarang ni kalau kata kita tak masuk lagi ke subject design, memang student akan tak nampak. Kalau kita boleh expose sikit-sikit dekat student, okay, this one bila dah buat bending moment diagram, ini lah dia punya output actually. Yes, this is dia punya kegunaan dia kat sini. Mungkin dia akan cuba relate atau dia lebih faham lah. Selalu yang tak faham ni yang kita akan, kadang-kadang kita pun berubah kan, kita tak faham kan. Kita tengok line naik turun, itulah. Boleh saya tambah sikit kot. Dia kalau student, sama ada student diploma ataupun student degree, semua student ni dah pernah experience dah untuk nak melukis shape force diagram, bending moment diagram. Tapi apa yang Engineer Azhari cadang tadi sangat baik. Maknanya selepas kita dah lukis shape force diagram, bending moment diagram, kita ambil satu contoh detail drawing yang kita tunjuk kat situ. Contohnya, bila kita lukis shape force diagram, kita akan nampak dekat support tu dia akan tinggi value shape force dia. Kemudian mungkin dekat tengah-tengah tu shape force dia akan jadi kosong. Lepas tu bila kita tengok dekat detail drawing, kita akan nampak spacing untuk shear link tu dekat tengah-tengah tu kadang-kadang dia punya spacing dia jarang. Tapi bila sampai ke support tu, spacing semakin rapat. Jadi mana kita boleh relate yang itu dengan kita punya shear force diagram tadi. Itu yang Engineer Azhari maksudkan tu. Kemudian kalau part bending moment diagram, bila kita lukis bending moment diagram, kita nampak dekat macam Engineer Azhari mention tadi, dekat mid span tu nilai dia tinggi. Kemudian bila kita refer back tu detail drawing beam tu, kadang-kadang dia akan ada additional bar dekat tengah-tengah beam. Contohnya macam Engineer Azhari mention tadi, biasanya akan ada 2 batang. Kadang-kadang dia akan tambah jadi 3 batang. Just untuk dekat tengah-tengah tu saja. Sebab apa? Sebab dekat tengah-tengah tu bending moment dia tinggi. Sebab longitudinal bar ni untuk cater yang bending moment tadi lah. Kan yang shear force ni by stirrup tadi. Yang link tu. I think that idea very good lah Engineer Azhari. Maknanya Su pun biasanya kita ajar student, kita end up cakap shear force diagram, bending moment diagram saja. Now the best is kita ambil juga detail drawing, kita tunjuk pada student, inilah yang actualnya apa akan jadi pada design kita. Kita tak tunjuk part design, cuma kita akan just tunjuk effect daripada shear force diagram, bending moment diagram. I think that's a good idea lah yang mungkin kami boleh implement dalam kelas lah. Thank you. Baik. Saya nampak yang tu lah, kalau kata kebanyakan student kalau dia tak nampak contoh, dia tak nampak dia punya result output, dia akan dia stick on diagram lah, naik turun. So maybe dia akan, kalau kata depends on student lah, setengah student mungkin dia akan explore ni and so depends on student. So tapi bagi saya betul lah, kalau kata kita ada contoh, kita nampak dah, kita calculate ni, okay, output dia yang ni, this is the output actually yang kita nak. Then only kita akan relate dan kita appreciate that bending moment diagram, that shear force diagram. So kita boleh apply untuk ke depannya, baru kita nampak, oh, okay, kemudian tu dia akan contoh lalu kat mana construction site. So dia akan nampak lah untuk beam, dalam beam ni mesti ada besi. So benda-benda tu yang waktu saya belajar dulu pun saya tak nampak benda tu. So kurang lah waktu tu. So mungkin boleh cadang macam tu lah. Satu lagi Engineer Azhari. Dia kadang-kadang kan ada satu dia panggil apa ada satu apa perkataan tepat, satu pendapat lah kata. Dia kata kan bila kita belajar ni, especially structure analysis ni kira subjek lah. Normally bila kita belajar civil engineering, sebut structure analysis memang killer subjek.
Kadang-kadang kita nak analyse apa ni structure, kan kita boleh bagi pada dua. Ada yang determinate structure, ada yang indeterminate structure. Kalau determinate structure senanglah, kita pakai static equation je. Summation of force in X, summation of force in Y, summation moment sama dengan kosong. Tapi bila deal dengan indeterminate, that static equation itself tak cukup. Jadi kita perlukan metod-metod yang lain. Itulah yang come out dengan apa moment distribution method, flexibility method, stiffness method, double integration method. Jadi bila student nampak kan too many method just for the same purpose. Jadi kadang-kadang student tanya tau, bila kami masuk consultant nanti, kami kena guna kan metod-metod ni semua untuk nak analyse. Sedangkan apa ni, ada setengah kawan-kawan dia yang dah kerja kata tak perlu pun, you hanya model saja building tu, kemudian you choose the correct loading, kemudian you tekan analysis. Apa ni, kalau bangunan tu too complex, you pergi minum sekejap dulu, biarlah komputer tu yang calculate. Then bila you datang balik, dia dah come out dengan all the shear force diagram, bending moment diagram, all the deflection, nothing like that. Then you design saja. Apa komen je tu? Okay, ada betul juga. So sekarang ni sebabkan teknologi, so much of the design analysis ni dia dah automated. Even of course lah, dia punya software tu macam saya cakap lah, kalau lagi advance software tu, lagi mahal software tu, so most of it dia akan automated dan kita akan diberikan options. Kita nak run, kita analisis. So dia akan come out dengan few option untuk analisis. So apa yang normally engineer tend to do, kita akan apply macam biasa, yang macam mana yang by default lah on the analysis, on the software punya by default. Let's say kita run that structure, later on come out, dia punya warning come out dengan error. So in error tu, waktu error reporting tu, kita akan go into detail. Then only kita akan troubleshoot. So kalau tak boleh this method, kita akan apply another few methods yang dalam software tu. So betul lah macam cakap tadi tu. And most of it, dia akan automated. So kita akan come out, kita akan gunakan software tu untuk come out dengan kita kita analysis dan come out dengan kita design. So dan maybe certain dia akan analysis ni, kebanyakan yang method-method yang kita belajar tu, dia akan ada few method yang apply untuk certain scenario atau structure yang mungkin kita tak biasa deal everyday. Macam housing atau building square, simple, high rise. Maybe high rise dia akan more complicated lah. Compare dengan low rise. High rise dia ada window, so dia akan ada few option yang kita pilih lah waktu kita design tu. Then maybe certain structure yang kita tak came across before lah. Yang maksud saya ni, selain daripada commercial, housing, maybe factory. Factory ni maybe dia ada tempat yang dia ada few consideration. Maybe dia letak, let's say dia letak machinery. Ada machinery yang ada moving parts atau dia vibrate. So kadang benda-benda tu yang kita kena tengok. Ada one case sebelum ni. Factory, dia ada satu machine dia quite big. So previous engineer dia dah pernah design untuk dia punya slab lah, dia punya lantai. So come out few months after that, dia punya lantai tu crack. So apa yang dia buat selalunya, bila dah crack ni patch balik lah, hack balik, patch everything, repair. After that dia jadi balik repeating lah, keep repeating. So apa yang waktu saya punya observation, waktu tu saya kerja dengan saya punya senior lah, bos. So dia come out, dia minta that machinery punya katalog. So machinery punya katalog dalam tu dia ada mention, okay, machine ni dia ada vibration, certain ni lah untuk vibration. So kita kena design based on that. So waktu tu maybe kita punya software pun dia punya analysis method, dia punya approach lain, dia kena apply cara lain, dia tak boleh pakai macam static punya. So benda-benda macam tu kita akan pakai, tapi based on kita boleh kata yang projek yang jarang-jarang kita dapat lah, atau dia punya
projek tu lain daripada yang lain. Contoh, let's say kita buat platform offshore, mungkin ada kita akan pakai. So to say that tak semua yang kita belajar tu pakai, ada betul juga, dan ada certain tempat tu mungkin kita akan came across, kita perlukan this few methods yang kita tak boleh apply daripada method lain. Okay, satu lagi kan. Cik Amir ingat tak, saya tak ingat masa tu Azhari dekat mana, yang dulu kan at one time ada ini kes pasal MRR2. Cik Amir ingat Cik Amir? Apa tu? Yang MRR2 dekat mana, belah mana, belah Tajang ke mana ke? Saya tak ingat, belah Selayang ke, yang dia tutup lama jalan tu. Yang crack tu ke? Ya, yang crack tu. Oh, yang deep beam tu kan? Yang deep beam tu dia macam mana? Kan lama dah, saya rasa masa tu mungkin around 20 years ago kot. Dalam tahun lebih kurang tahun 2000 ke. Rasa student semua baru kanak-kanak kot kan. Mungkin tak pernah dengar lah kan. Tapi Azhari mungkin pernah lah kot kan. Sebab masa saya buat master dulu, masa buat master tu time tu ada satu sesi macam ni jugalah, macam industry talk macam ni, yang dijemput masa tu, saya tak ingat doktor apa, tapi yang dia yang part of team yang buat apa investigation and finally dia suggest apa dipanggil retrofitting technique jugalah kot kan, untuk that MRR tu kan. And apa yang dia cuba highlightkan kat situ, memang at the end kan, dia akan go back to basic teori analisis untuk tengok balik, untuk strengthen balik and cari solution about that kan sebenarnya. Jadi macam kat situlah macam masa tu pun subjek analisis juga kan, ada panggil doktor ni untuk explain, dan dia macam highlight lah, macam sampai satu tahap macam ada certain point kita kena balik kepada knowledge of structure analysis ni untuk find solution ataupun solve the problem lah kan. So that's what saya duk bagi tahu dekat my student, so the importance of understanding structural analysis kan, the behaviour kan. So that tak adalah macam, sebab tak adalah macam belajar for the sake of final exam and after that habis macam tu je kan. Sebab pernah sekali my student, lama dah lah, dalam sebelum COVID lagi pernah bagi tahu kan. Dia tak nampak relation antara subjek solid mechanic, kenapa dia kena ambil solid mechanic, lepas tu dia ambil determinate structure, dia pun tak faham kenapa dia kena ambil determinate structure. Sampai dia ambil init structure, dia tak nampak relation between solid mechanic, lepas tu kena ambil determinate structure, kat dalam tu ada mechanic of structure kan. Lepas tu sampai indeterminate, dia tak nampak relation tu. Cik Amir ada nak tambah tak? Dia ni mungkin apa yang Dr. Su bangkitkan tentang MRR2 ni salah satu contoh lah. Tapi dia sebenarnya kalau kita alert dengan senario dekat Malaysia ni, dia banyak juga failure yang berlaku dekat Penang pun baru ni, yang collapse under construction. Dia mungkin kadang-kadang kalau student yang alert, mungkin dia tertanya-tanya jugalah. Mungkin kalau student tertanya-tanya, kenapa jadi macam tu? Adakah masa dia orang buat analisis tu salah? Adakah salah di peringkat design? Ataupun adakah analisis tu betul, design betul, tapi masa construction tu, method of construction tu pula yang dia tak follow the proper way. Mungkin Engineer Azhari boleh cerita sikit kot apa berlakunya certain failure, mungkin this is due to what? Okay. Macam sebelum ni saya dah juga buat untuk investigation untuk few structures defect atau contoh bangunan atau dewan dia ada settlement, dia ada beam, crack, everything. So selalunya apa yang kita come out, dia punya, kita akan tengok in terms of
few aspect. Selalunya waktu design. Waktu design ni sebab kita akan check lah. Selalunya kita akan check either the failure is due to design, failure due to workmanship. So kita kena isolate dan kita kena pasti dulu which area yang kita akan go through for the failure. Contohnya macam ada few cases saya buat tu beam dia fail, dia ada crack. So crack kita akan tengok pula crack punya pattern. So pattern crack tu kalau kita nak relate dengan macam tadilah shear force dengan bending moment diagram. Normally kalau kata kita tengok crack ni dekat support dan bentuk dia straight line atau almost angle, kita akan check on the shear link lah. Kita akan cakap shear link tu tak cukup. Tak cukup tu maksudnya maybe shear calculation tu dia tak under design lah, kita akan say. So kalau kata contoh beam tu kat tengah dia crack line dia straight line, then kita can say that one is due to the moment atau dia punya deflection tu fail. Deflection fail disebabkan apa? Disebabkan under design for the moment. So kalau kita ada plan of the existing structure yang kita checking tu, then kita can go through that lah. Kalau tak, dia akan melibatkan kita perlu hack. Dia ada few investigation method lah. Maksudnya kita kena hack balik the crack area sampai dia expose dia punya steel bar, dapatkan info steel bar dia size berapa, atau kita pakai scanning technique without hacking. Then kita akan come out and model everything back. Then only kita akan tahu lah either design failure atau other than that is the workmanship atau waktu dia tengah, let's say waktu casting dulu cover concrete mungkin tak cukup. That is a few cases lah tu kalau kata kita dah jaga dekat tapak ni, mungkin dia akan ada jadi setempat. Then ada few things, contohnya formwork. Ini yang kita tak belajar lah. Formwork kan kita kalau kata concrete ni, concrete strength 7 days baru dia achieve at least 90% and above. Maybe sometime untuk buat beam kita perlukan formwork untuk support dia kat bawah. So kita tak boleh buka lagi formwork tu once dia dah, sebab dia nak tunggu that concrete dia betul-betul cure, reach dia punya strength, then only kita dismantle. So kalau kata workmanship ni saya boleh berkatakan macam in terms of buang striking of formwork lah. Mungkin support tu kita dah take out. Selalu kalau kata on site, selalunya kita akan cast beam tu kita kena pasang formwork yang tutup lah, let's say first floor beam. So kita akan buat formwork cover dia everything, besi dia dalam tu waktu dia tuang konkrit. So before that dia akan ada satu macam kayu lah, dia panggil tupang, ada few center to center, dia akan support kat bawah tu. Sampai that concrete at least 7 days dia dah cure betul-betul, then only kita boleh strike the formwork. Kalau kata earlier than that, so dia akan strength tak cukup, so dia akan tends to bend lah. Then kemungkinan konkrit pun concrete mix tu dia tak proper, maybe water too many, so dia ada banyak outside factor yang akan affect certain failure of the structure tu. So kena go in every angle lah. So one of it is that analysis lah macam kita cakap tu. Okay, maybe saya nak open this session if students have anything to ask. Okay, you boleh klik raise button tu, raise hand button untuk saya enablekan your, ke you boleh klik je, tak boleh kan? Dia under mute kan? So kalau you have any question to ask Engineer Azhari, please raise your hand. Nanti saya akan allow and you boleh ask question. Or you can also write your question under Q&A. Dia ada Q&A session kan, you boleh create post and you can ask any question to Engineer Azhari.
Okay, so I welcome everyone here to ask opinion ke or anything lah regarding structure analysis or structure design. Okay. Okay, sekejap kita ada seorang yang angkat tangan ni. Kalau boleh on camera lagi cantik. Hello, Assalamualaikum. Okay, saya nak ada satu soalan. Introduce yourself first. Buka kamera, Doktor. Buka lagi bagus, buka lah. Buka je. Aduh. Phone hang lah. Okay, tak apa, saya tanya dulu sambil-sambil kamera. Okay. Introduce your name first. Ambil kursus apa? Okay. Okay, boleh. Okay, nama Muhammad Yusof Afif bin Rasyahan. Saya semester 4 degree UNM Pulau Pinang. Diploma pun saya di Pulau Pinang. Jadi macam IR, saya satu soalan. Macam IR cakap tadi ada satu part yang bila student yang tengah work dengan IR dan cakap, oh ni yang lecturer saya ajar dulu, and benda tu apa yang dimensionkan balik dan dia calculation tu kalau kata in case kalau yang tunjuk tu adalah shear and bending moment punya diagram kan. So far application berapa banyak, okay, bagi dalam percentage, berapa banyak application yang daripada kita study kita apply dekat tempat kerja sendiri. Itu satu. Okay, yang kedua, pernah tak kalau kata kita dah ikut SOP semua kan, and then ataupun kita dah expect dia punya lifespan tu more than contoh 30 years, and then tak sampai daripada 30 tu, dia sepatutnya tak patut jadilah. Kalau contohnya ada cracking, kalau kata ada macam contoh tadi saya cakap mungkin ada daripada segi mistake daripada formwork waktu tengah buat kan. So then overcome benda tu dengan cara yang first sekali kita test tu macam mana tadi ada cakap, tapi benda tu keep repeating. So benda tu kita overcome balik dengan cara kita rebuild, kita kosongkan dulu situ ke macam mana? Itu soalan saya. Ada 2 soalan. Okay, salam. Thank you. Apa yang soalan saudara Yusof tadi, okay. Application tu, in terms of percentage tu, saya tak boleh nak agak, tapi I can say that kebanyakannya kita pakai, tapi maybe some sort method yang maybe kurang popular tu kita tak pakai sebab kita lebih kepada kita nak more to simplified. Unless kita still orang cakap based on structure atau based on case lah. Apa case, contohnya macam saya cakap tadi lah, certain structure yang memang dia kena analyze guna this teknik, contoh lah. Dia tak pakai macam yang biasa punya. So dia based on tengok area mana yang kita kerja. Contoh macam saya cakap tadi lah, kita buat offshore pelantar minyak kan. Maybe dia method untuk analisis tu dia menggunakan certain view yang tak kita pakai waktu kita buat housing atau high rise. So that one waktu kita kerja tu kita akan tahu kat mana yang kegunaannya. So second question yang bangunan, berkaitan dengan bangunan punya expectancy, contoh kita design 20 atau 30 years. Okay, saya came across sebelum ni memang saya duk buat lah paling lama bangunan yang saya handle tu ada satu tu design by others lah. Saya rasa dah almost 30 to 40 years. So kadang benda tu bila dia jadi defect, so that building owner dia akan appoint lah engineer untuk investigation. Normally apa yang kita buat waktu investigation tu kita akan come out dengan status of that bangunan. Adakah dia selamat untuk didiami,
waktu kita nak repair tu atau memang kita kosongkan, normally bangunan yang saya handle yang sebelum-sebelum ni kebanyakannya dia boleh occupied lagi lah. So dia ada few case yang contoh saya pasal buat satu ni klinik kesihatan ibu dan anak, almost 40 years lah structure tu. So 30 years I think, 30 years plus. So dia punya slab tu bawah dia ada besi dia expose. Dekat soffit slab tu dia akan nampak besi dia expose. So kita tengoklah macam mana dia punya untuk repair tu, dia ada condition either severe atau minor. So kita akan tengoklah macam mana dia punya kerosakan tu teruk ke atau biasa saja. So kita akan apply lah. Let's say yang worst case is kita kena ganti balik besi tu. Of course lah, waktu ganti tu bangunan tu kena kosongkan, loading kena, waktu kita kena buat repair tu loading kena, live load tak ada, maksudnya kita tak allow untuk occupied lah waktu tu. Until kerja-kerja repair dah siap everything, then only kita open back balik lah bangunan tu, kegunaan macam biasa balik. Jarang lagi lah saya buat yang, saya tak jumpa lagi lah bangunan yang saya buat. Mungkin ada, tapi yang dekat tangan saya ni tak ada lagi lah bangunan tu kena runtuh, demolish, tak boleh pakai langsung. Tapi dalam Penang ni ada few cases lah yang apartment dah siap few tingkat, I think lebih daripada 12 tingkat, kena roboh balik. Yang tu adalah, tapi saya tak nak mention lah. So actually benda tu memang ada in real life. Cuma kita ni the best is kita tak nak kena kita lah. Kalau kita kena come out tu, itu pening juga lah nak jawab macam mana kan. Itu dia punya risk lah, itu risk dia. Kita design bangunan ni, so daripada awal memang kita kena follow guideline everything. Even design is one thing, nak application dekat tapak is one thing. Then kat tapak ni kita akan ada banyak lagi parti yang involve untuk make the design yang kita make sure yang design kita tu dah apply kat tapak tu dengan betul. So yang tu akan involve banyak. Bila dia involve dengan contractor, bila involve dengan cost, bila involve dengan quality dan time, waktu tu kita kena tengok macam mana pun engineer ni safety come first. Yang tu lah. So akan ada orang nak minta cost cutting atau nak minta time cutting nak cepat. So let's say from work you dah cast kena buka 7 hari, dia request 1 hari 2 hari boleh tak nak buka. Akan ada je case-case macam tu, tapi you as a engineer kena stand on you punya design, stand on you punya ethic. So benda-benda tu lah esok ni kalau jadi apa-apa pun kita dah buat dah measure orang cakap langkah-langkah berjaga-jaga atau langkah-langkah engineer ni macam mana, dia ada step dia. So waktu tu kalau kita dah cover dah semua everything, kalau kita nak jadi tu, itu kuasa Tuhan lah, kuasa Allah lah. Tapi kita still kena practice tu, make sure everything in order. Itu lah sebab design ni kalau kita silap, analysis silap, so bangunan yang dah naik 12 tingkat, 13 tingkat pun boleh roboh balik. So that very costly. Itu je lah. Okay, terima kasih. Tambahan sikit. Boleh. Kalau kata dah jadi macam keep repeating tu, kita kena adakan satu menu calculation untuk kita recheck balik tak? Yes, of course. Kita kena ada, of course selalu kalau kita jadi pun kita kena come out dengan report dulu. Report ni lah yang akan involve waktu kita nak karang report tu, kita akan come out kita punya problem statement. So method untuk repair, what is the design. So dalam tu kita akan list down everything. Dia bukan kata kita pergi kita tengok okay ni repair verbally kita cakap okay ni nak kena tambah besi ke tau. Sebab kita akan buat everything in order. So in order ni maksudnya everything recorded, come out dengan report, analysis. So dalam tu findings kita. So actually is a complete report lah. So dalam report tu kita akan go bila benda dah write in, bila dah kita dah tulis, kita dah analyse. So benda tu kita akan okay, aku dah check dah semua ni. Contoh lah, saya dah check dah semua area. So hopefully dia takkan come out lah that error repeating.
Kalau error repeating tu means adalah tu yang kita tak tengok atau kita oversee. So of course lah, and bila jadi macam tu, sebenarnya klien akan request untuk kita rectify juga. Macam tu lah. Or other than that, klien akan ask for second opinion. So maksudnya report kita tu dia tak akan pakai. So dia akan appoint another engineer as a second opinion. So come out, check balik kita report ni atau come out dengan something untuk solve that problem lah. Okay, baik. Terima kasih. Baik semua. Okay, we have another one, Muhammad Muzammil. Introduce yourself. Kalau boleh on camera, please on camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati IR, saya Muhammad Muzammil bin Munzir. Saya student diploma Part 5 daripada UiTM Pematang Pauh, Pulau Pinang. So soalan saya yang saya nak tujukan dekat IR adalah berkaitan tentang macam mana kita nak tentukan untuk certain structure tu, penggunaan support dia. And kan kalau untuk certain structure, perlukah kita buat calculation ataupun untuk menentukan sama ada structure tu dia unstable ke, determinate ke, adakah itu perlukan on the spot ataupun sebelum kita nak buat structure tu? Okay, baik. Normally untuk determine structure support, okay. Normally kalau kata support ni dia lebih kepada kalau kita nak apply in real life waktu kerja ni, dia refer kepada kita punya foundation. So support is the foundation. Foundation ni asas kita lah, asas tapak. Kita nak pakai contoh either pad footing, rough foundation atau piling. Normally ni kalau kata piling ni, kita buat rumah ada piling ni consider fix sebab dia tak bergerak. Kalau kata certain design, contoh kita buat support yang, contoh kita buat goalpost main bola tu, kan kat bawah ada roller. That frame, goalpost frame yang bentuk square, lepas tu dia ke belakang trapezoidal tu. So ada certain structure tu dia movable. Movable ni maksudnya dia boleh bergerak. Esoknya orang tak pakai dah kawasan sini, dia akan tolak pergi tempat lain, guna balik. Contoh dalam dewan tu, dia gunakan, dia multi purpose dewan lah contoh. Dewan ni ada certain part, dia kalau kata dia bergenui, dia clearkan everything, dia nak dapatkan area. So ada certain time tu dia buat untuk orang main futsal. So dia ada goalpost. So goalpost tu dia support dia is by roller. Roller tu dia main support tu roller lah, maksudnya pin lah. So dia akan takkan ada moment everything lah. So yang tu salah satu contoh lah yang saya boleh bagi yang untuk determine kita punya support tu, idea nak pakai pin, nak pakai fix. Dan contoh kalau kata kita buat trusses, kalau contoh connection between truss dengan tiang, kalau kita connection in between tu kita pakai welding, contoh I-beam as a truss, tiang dia tu pun I-beam. So dekat connection tu kita akan determinekan waktu bila kita nak pakai pin atau kita nak fix. Normally kalau kita buat connection tu guna welding, dia lekat dah tu, itu as a fix sebab dia tak boleh bergerak dah. Kalau kita pakai bolt and nut, dia consider as a pin. So dia still boleh bergerak juga. Itu salah satu contoh lah kalau kita nak tahu dari segi connection atau support, macam mana kita nak determine benda tu. Terima kasih. Saya nak tambah lagi satu boleh tak? Berkaitan tentang beam yang cantilever beam, keadaan struktur macam mana structure tu yang ada certain part dia jadi cantilever. Okey. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita tengok banglo ni normally arkitek dia akan design
seboleh-bolehnya dia tak nak kolom. So ni kita akan ada esok ni bila kerja tu kita akan tahu lah arkitek ni kalau boleh tak nak kolom. Kolom ni menyusahkan dia. Kan, dia nampak tak cantik bangunan dia tu. So selalunya bila kita buat car posh untuk banglo, dia akan consider as a column free. Maksudnya kat depan car posh masuk daripada rumah tu dia tak ada tiang. So dia akan ada slab saja daripada attach dengan bangunan keluar sampai ke depan pintu pagar kita tu. So slab tu yang kita kena design as a cantilever. So dia tak ada support daripada bawah. So dia akan hanging lah. Let's say sebab selalunya bila ada tiang, so kereta tak boleh masuk. At least let's say lah banglo dia nak at least 3 biji kereta park side by side. So bila letak tiang kat situ, so akan menghalang lah kereta tu daripada nak parking 3 mungkin dapat 2. Selalunya owner akan bising lah, dia beli rumah mahal-mahal tapi dia boleh park kereta tu 2 biji je. So apa yang arkitek akan require design dia tak akan ada tiang, dia tak allow untuk buat tiang. So kita as engineer kena pula come out dengan cantilever slab punya design. Itu cantilever slab punya design. So probably kebanyakannya based on arkitek punya design lah, kita nak fulfill that plan. Dia nak plan dia macam ni. Dan ada setempat contoh kita buat renovation, kita ada sebelah dengan tapak kita ni. Let's say kita beli rumah sebelah rumah kita ni ada lagi satu rumah. Rumah ni memang berdekatan. Dia maksudnya dia semi-D lah. Semi-D. So kita nak extension bahagian semi-D itu yang bersebelahan dengan jiran. Bila kita nak tambah floor area, nak tambah lantai, of course kita kena ada tiang. Bila kita ada tiang tu akan transfer load ke foundation. Foundation kita tu ada pad footing atau piling lah. So bila dekat sangat dengan jiran sebelah ni, so kita punya pad footing bila kita design tak akan dia akan masuk dekat rumah sebelah, jiran sebelah. So apa yang kita buat waktu itulah kita akan alihkan segala kita punya foundation tu ke dalam unit kita. So waktu tu kita akan buat cantilever beam. So dia tak akan effect atau makan tanah sebelah tu. So waktu tu kita akan try as much to avoid neighboring lot. So waktu tu kita kena offset kita punya segala-gala ground beam punya stump, kolom semua masuk kat dalam kawasan kita kena offset. Sebab kita kena allow pad footing atau foundation tu duduk dalam lot kita. Yang tu yang kita akan come out dengan cantilever. So maknanya waktu buat cantilever tu kita kena buat beberapa calculation macam nak tak mau bagi dia jadi failure, macam carry over dia ke apa untuk bahagian posh tu katakan. Ya. Satu lagi failure untuk apa yang saya boleh share cantilever ni, selalunya apa yang ni yang saya tak belajar lah waktu saya student tu. Cantilever ni satu lagi yang penting detailing dia tu, besi dia tu. So kalau kata kita dah analisis kita memang betul, dia akan tunjuk lah moment on top tinggi. So kita kena apply besi certain size. Tapi apa yang dia tak ajak tu atau kita kena belajar extra lagi is cantilever punya besi ni dia panggil macam tie back. Maksudnya 1 meter cantilever terkeluar tu kita kena tie at least 1.5 times the cantilever length. At least 1.5 meter besi tu kat belakang structure support tu. So besi tu kena continuous. Dia tak boleh buat dekat support tu je cantilever keluar dia macam tu. So besi mati kat sini. Dia cannot. Sebab dia kena ada tie. So benda tu yang akan transfer kita punya moment ke belakang atau ke structure yang paling hampir. So dia jangan kita assume kita buat cantilever besi mati macam tu je lah. And dia cantilever ni part cantilever. Ni part cantilever. So panjang ni besi tu kat belakang ni kita tak kira. Kat mana dia nak pergi, berapa panjang dia nak masuk. So dia kena ada sistem dia panggil tie back supaya moment tu dia transfer ke belakang of the support of the cantilever. So benda tu yang akan in detail kalau kata practice, benda tu paling penting. Ada few cases yang bila kita design, of course kita put in analysis software, dia akan come out lah design tu, okay besi dah, betul dah. Tapi dia tak ada extra
kat belakang tu tie back tu. So benda tu yang menyebabkan kita punya design tu fail. Saya nak tambah sikit boleh apa ni yang kata tie back tu kalau kita guna existing software yang kita ada memang dia consider tak ataupun memang kita macam mana? Some of the software dia akan consider, ada setengah tu kita waktu cantilever ni kebanyakannya kita akan manually check back. Kita akan go into detail sebab dia akan come out, software yang kita pakai ni dia akan come out dengan file AutoCAD lah, dia akan come out dengan ultimate output. So waktu dekat output tu kita akan go back to that cantilever part, kita akan check balik lah in terms of detailing. Kebanyakan software dia boleh analyze, tapi some of it waktu detailing tu kita kena touch up. So mungkin dia akan come out detailing error, tapi dia takkan mention lah detailing error ke everything. So waktu tu yang kita akan tengok balik, okay ni cantilever ni, so kita akan check lah besi dia cukup tak cukup, cara dia ikat ke belakang tu. Kadang dia takkan, setengah software ni dia takkan bagi up to that detail. Tu yang penting untuk kita go back, tengok balik plan dengan analyze certain part yang kita nampak very, orang cakap penting lah cantilever tu, contoh cantilever tu lah. Okey, sekarang saya faham. Saya punya nak tanya lagi ya. Yang pasal untuk bahagian structure yang melibatkan join lah kan. Mostly bahagian tu kita kena buat beberapa calculation yang ada dua yang saya belajar. Method of join dengan method of section. So benda tu still apply ke dekat site ataupun memang kita buat guna software ataupun any kind of calculation lain lah untuk kira join kat dalam structure or section method begitu. Still apply ke dekat dalam ni dunia engineering pekerjaan tu? Yang ni maksudnya yang untuk trusses lah. Betul. Ya, yang tu untuk analisis trusses, apa ni internal forces untuk trusses. Ya. Trust. Yes. Okay. Yang tu normally kalau macam kita akan analyze, selalunya kalau kata untuk trust, kita akan pakai, kebiasaan kita pakai Step Pro punya software. So kita kalau kata kita tak refer that numbers of join, kita akan simply buat bentuk yang kita suka. Kita akan buat cukup, okay, nampak jandi dapat bentuk, tapi dia akan come out bila kita run that analysis, dia akan come out error. So kadang-kadang error yang dia bagi tahu dalam Step Pro tu, kadang-kadang kita pun tak faham, kadang-kadang bahasa komputer. So bila kita awal-awal, let's say kita dah determine, okay, trusses ni kita kena draw member, kita dah check join berapa apa semua, then only kita input, then most likely kita takkan come out that error lah, takkan dapat lah. So kalau kita pun just nak draw in the sake of nak dapatkan bentuk tu, dia akan come out lah error, so kita akan troubleshoot. Kalau kata kita duk troubleshoot tapi kita tak tahu where the point of the error tu mai daripada mana, so kita keep on duk try and error lah sampai kita tengoklah macam mana, mungkin kita akan design ubah balik, padahal kita tak check the basic most thing yang kita nak kena check tu, macam tadi itulah join numbers, berapa members. Kalau kita dah dapat that thing correct daripada awal, so kita punya model tu come out dengan analysis tu okey lah. Okey, terima kasih IR atas pencerahan. Biasanya tu je sikit pada saya. Terima kasih IR. Baik. Okay, ada lagi? Banyak boleh tanya ni, kita bukan senang-senang nak dapatkan practitioner sama-sama dengan kita yang boleh menjawablah soalan-soalan berkaitan structure analysis, structure design, kan, experience as structural engineer. So ambil peluang ni untuk tanya lagi. Okay, kita ada masa lagi, insyaAllah. Siapa yang nak tanya soalan boleh raise your hand, nanti saya akan allow.
Sebab kita ada ramai ni, kita ada more than 100 participant. Ada tak? Dah clear dah? Ada satu soalan. Okey, sila. Okay, ya saya Yusof tadi nak tanya, ada tak macam contoh kan macam tadi saya cakap arkitek ni dia akan mostly design dia macam tak nak ada column untuk finishing dia look good lah kan. So ada tak pernah dalam satu case ke, kalau kata dia design, of course arkitek pun dia design dalam range yang tertentu untuk make sure dia punya design tu naik lah kan, daripada contoh macam overhanging beam tadi yang dia buat tu. So pernah tak dalam satu case ke dia buat overhanging tu kita tak boleh nak proceed dengan cara tu, so kita akan ada argue between kita CNS dengan arkitek. Okay. Benda ni biasa, benda ni normal. Memang akan masuk, so engineer dengan arkitek tu akan bergaduh, tu biasalah. And arkitek akan minta lah, which is design ni dia nak nampak cantik tapi dia sacrifice in terms of structure. Of course, bear in mind, arkitek pun dia belajar juga some of structure. Dia punya course pun dia ada belajar, tapi not that into very detail lah. Dia akan tahu jugalah cantilever, dia tahu limit. Tapi bila come into certain cases, kita kena justify dekat dia, dan kita bukan end up, okay, kita kata kat dia tak boleh ni, langsung tak boleh. Kita akan come out dengan option lah, atau dia pun akan minta kita, okay, dia nak reka bentuk, dia nak macam ni, design. Kalau kata tak boleh nak buat cantilever, let's say panjang sangat 5 meter, what is the option? So kita pula kena come out dengan few options yang to justify dia punya design tu. Benda tu normal. So yang tu selalunya kita akan come out sebelum finalize every layout lah. Arkitek ni dia akan minta input, normally dia akan come out dengan first of dia punya draft design, layout, dia bagi everything, 3D view dia depan belakang. So kita punya engineer punya task atau role yang akan beritahu kat dia, okay, arkitek dia akan mimpi dia nak memang cantik lah rumah, kita akan bangun. This one tak boleh actually, mimpi dia taklah seindah mana yang dia nak, so kita akan limit kat dia, kita lah yang akan kacau kat dia, kita beritahu kat dia, okay, cantilever dia takat ni actually boleh pi in practicality, cantilever dia panjang ni boleh pi, sebab dia tak allow few items untuk kita, contoh macam tadi saya cakap tu, dia akan ada structure dekat belakang of the cantilever untuk tie back the cantilever slab contoh. So kita akan, that is where dia akan ada discussion in between arkitek dengan engineer. Benda tu normal until kita dah finalize, okay, arkitek dia boleh accept kita punya design dan kita pun boleh accept arkitek dia punya design. Tapi that one is akan go for few rounds of discussion lah. Okay, thank you. Right. Okay, any more question? Maybe from the other student? Maybe one last question? Ada dah? Semua dah faham ni? Engineer Azhari semua dah Alhamdulillah, sampai tak tahu nak tanya apa. Tercapai juga objektif malam ni. Semua faham. Mungkin ada last question, mungkin student nak tanya, tapi mungkin student malu kot. Dia macam ni, apa ni, Engineer Azhari. Macam mana dari segi prospek ada soalan kerja? tu, Haris angkat tangan tu.
Oh, ada student kat tangan. Okey, student proceed dulu. Assalamualaikum. Salam. Azhari. Saya nak tanya kan, kalau kita bahagian arkitek kan, so kita design kan, so apa yang kita design semua cost, betul tak? So ada possibly kita akan over design tak? Sebab kalau costing ni mestilah, costing main con mesti sensitif sebab dia nak kurangkan cost kan, betul tak? Dia pun ada dia punya persen dia. So kalau saya dulu intern dulu, kalau datang satu drawing, contoh consultant tu dia based on KL site dekat Kedah, so dia akan hantar satu RE lah duduk situ. So bila meeting, Maincon akan bagi tahu lah meeting lah, sebab tak sepatutnya dia propose bar ni, tak perlu pun bar ni semuanya costing. So macam mana tu kalau ada possible lah untuk over design tu kalau real life? Itu je lah. Okay, benda ni pun saya dah came across sepanjang saya kerja ni. Cost very sensitive lah. Maksudnya macam case tadi tu, maybe dia punya project dia is under design build. Design build ni kontraktor lah selalunya dia akan concern pasal cost sebab dia dah lock in certain price untuk siapkan projek tu. Kalau kata konvensional ni from client lah, client tu maybe let's say kita cakap contoh JKR lah, JKR dia dah cap certain price atau harga kontrak tu untuk dia execute that job without having any additional cost. Normally cost cutting ni kita akan buat waktu tender. Dia ada few stages waktu tender, dia akan come out dengan masing-masing consultant. Every discipline dia akan come out lah. Let's say CNS akan come out dengan dia punya drawing complete. Arkitek akan come out dengan dia punya drawing. M&E, Mechanical Electrical, dia akan come out dengan drawing dia. So everything ni kecuali M&E. M&E normally BQ, Bill of Quantity ni comes by M&E. So architectural work dengan engineering structure and civil ni, so QS akan taking off. So waktu taking off tu, cost waktu tu dah akan kita boleh nampak lah berapa quantity survey akan beritahu. Okay, cost certain ni per square feet. This project, okay, contoh the overall dan 20 million. So normally cost ni akan burst from the original cost intended. Contoh dia nak 20 juta, client let's say dia kata dia dah ada 20 juta. And tapi bila come out dengan design everything, dia akan kena cut. Let's say dia clock 25 million, dia ada extra 5 million. Normally kita akan buat cost cutting exercise. So dia akan review balik design. Contoh dia perkecilkan unit, certain floor area dia cut. Even kalau terlampau banyak, contoh rumah 3 tingkat, dia akan cut jadi 2 tingkat. So cost cutting process tu ongoing. Cost cutting process ongoing. Even macam sekarang ni, contoh kita ada projek-projek yang ongoing atau dah award waktu COVID, sebelum COVID. Selepas daripada COVID tu, waktu COVID kan dah kena stop, everybody dah kena stop. Then certain time baru boleh open balik. Harga barang pun dah lain, totally dah jack up, lagi mahal. So waktu tu kalau kata projek-projek kerajaan ni, dia akan ada lah variation of price. Dia akan allow certain percentage from original contract cost. Dia akan allow. Other than that, maybe dia akan go for, okay, budget dah memang tak ada dah. So dia akan patah balik to the consultant. Okay, what you propose to get this budget back? So waktu tu akan go for discussion lah in between all the team, architect, engineer. So dia akan tengok lah normally rule of thumb, kalau area kita kecilkan, so lagi less material kita pakai, lagi less cost yang kita boleh, yang kita akan gunakan. Itulah, tapi kita in detail tu kita akan go lah. Mungkin contoh piling ke, kita nak reduce numbers of pile. Dia akan melibatkan banyak-banyak analisis lagi lah. Dia ada banyak area actually. Dan normally yang akan guide kita ni untuk the team yang akan the person yang akan guide the whole team dekat mana nak potong cost ni, normally
the good QS akan tahu. Sebab QS dia ada rate, contoh buat rumah berapa per square feet harga dia. So dia akan beritahu, okay, you nak reduce let's say 10% of the project cost, maybe you boleh reducekan you punya span of the column. Bila dah reduce span of the column, dia dapatlah reduce ada other things, macam tu lah. Okay, terima kasih. Baik. Okey, ada lagi soalan lain? Saya nak minta everyone untuk get ready before we end session kejap lagi. Sebab kita sebab this session is actually submitted for CGCT program under UiTM, and we have to submit the report by the end of semester. So one of the checklist is the picture lah, the panel, the lecturer and the student picture in this session. So saya akan ubah setting untuk enable camera so that everyone boleh on camera lepas ni, and kita ready untuk photo session. Okay, sebelum tu ada lagi tak soalan terakhir maybe nak tanya dengan Engineer Azhari? Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak minta Azhari buat conclusion, atau mungkin bukan conclusion lah, mungkin give some advice dekat student lah, dekat kami lah, kami lecturer dan juga dekat student lah. Ada tak student yang nak raise hand lagi untuk tanya soalan? Macam tak ada Ada, Muhammad Muzamil. Okey. Okey, okey. Saya nak tambah satu IR untuk student yang bakal intern kan. Macam saya nanti akan intern. So persediaan nak masuk ke site tu yang bahagian untuk structure apa yang dah kena ada. Which is nanti bila masuk tu tak perlu masuk dengan tangan kosong kan. Yang betul-betul student nak kena prepare. Dia tak boleh, dia depends on tempat yang kita buat training tu juga. Let's say kalau kita go for consultant ni dia akan lebihkan aspek pada technical, drawing, kita tahu pakai software ke AutoCAD. Kalau kita go for government, maybe kita akan lebih kepada check drawing, atau sebab dia as a client. So kita akan go check for dia punya document, everything dah ready. Sebab klien ni kerja dia akan lantik consultant ni yang akan come out that design everything, dia akan lebih kepada monitor. So kalau contractor kita go for training kat contractor, lain pula. Contractor ni dia kena pandai baca plan. Dia tengok plan ni, okay, beam kat mana, besi dia berapa size. So depends on mana yang company atau syarikat atau kat mana yang kita nak apply latihan industri tu. So every yang macam saya cakap tadi, jabatan tu dia punya approach tu lain-lain. So even consultant pun dia ada setiap consultant yang dia buat contoh dia spesifik, dia buat traffic sahaja, traffic impact assessment punya specialist. Dia punya approach mungkin lain. Apa yang saya boleh cakap generally, yang penting tu boleh baca plan. Of course lah, kita pun baru lagi, of course lah, cuma saya nampak dia lebih kepada kita tak tahu, kita tanya. So jangan, orang cakap jangan diam, sebab kita go there nak training. So masuk kita tanya, normally kita tanyalah apa nak kena bawa, apa yang nak kita nak kena buat, apa kita nak task. Lebih kepada tu lah. Actually company ni dia mungkin dia pun dia nak kena train atau nak kena expose student on working environment. So macam mungkin start ni dia tak expect student tu tahu semua, dan depends lah, benda tu kadang menjadi subjektif. Kadang ada yang company dia expect student tahu semua.
So generally saya boleh komen macam tu je lah. Okey, Muhammad Azrul Hakimi. Ada soalan? Tadi dah raise hand. Sekejap, saya enablekan semua sekali ya, mikrofon and camera. Sebab lepas ni kita nak ambil gambar, tapi tadi saya nampak seorang lagi raise hand. Tak ada dah rasanya tu. Ada dah tersilap klik kot. Dia dah turun tangan. Last boleh madam. Boleh. Kan kita kalau kata ada certain company dia perlukan work experience. Sometimes macam IR cakap just now ada 3 years or dekat site kan. Dekat site dia juga experience and dekat dalam which mean dalam office pun ada. So kalau kata kita kerja satu tempat tu which mean kita go both. Kita pergi dua-dua sekali. So dia tak kisah benda tu untuk kita apply dekat company lain tu, kita just state kita work experience and contoh 3 years kan. 3 years so kita put kita letak sekali dalam tu kita ada experience dekat site sekali kan macam mana? Untuk satu company tu contoh kalau kata kita orang yang apply dekat company tu. Okay. Normally kalau contoh kita ni kerja as a consultant, akan ada time yang kita akan turun tapak. So let's say sebulan atau seminggu mungkin sehari atau 2 kita akan turun tapak atau seminggu sekali turun tapak. So kita boleh buat let's say dalam setahun tu kita assume lah. Kita punya agak-agak lah actually, dia bukan kata very specific. Kita boleh cakap lah, normally kalau 3 term kita duduk dekat consultant ni, kita boleh assume almost 30% kita punya task tu more dekat site. That is where come setahun kat tapak, 2 term atau 3 tahun dekat office. So not to say kita kena duduk dekat tapak setahun, then kita masuk consultant 2 tahun. So actually the mix lah. Okay, terima kasih AR. Any question? Azrul Hakimi? Kita turn on mikrofon. Turn on mikrofon tu. Okay. So saya, Cik Rosul ada apa nak tambah Cik Rosul? Tak ada apa kot. Cik Amir? Cik Amir? Tak adalah Cik Amir. Mungkin kalau apa Cik Azhari nak bagi last advice kot pada student ni apa panggil life after study. Mungkin life after study nak menghadapi interview ke, apakah ciri-ciri yang patut ada pada student? Persiapan lah, persiapan menjelang alam pekerjaan. Persiapan, okey. Persiapan generally saya cakap mungkin waktu zaman saya dulu untuk apply kerja waktu tu saya grad 2006, saya apply kerja waktu tu 2006, much more different than sekarang ni situation. So saya boleh relate bila student-student practical yang currently pun saya ada yang maybe pas setahun yang selepas. Few student yang saya nampak ni dia ada yang certain case dia tak cakap banyak, dia tak tanya. Dia senyap. Kita bagi kerja pun mungkin dia diam-diam. Dia ada masalah pun bila kita tanya baru dia akan buka mulut. So ada few student yang memang dia mai dia tanya aja. Okey, yang ni nak buat apa? Ini nak buat apa? Kan yang ni kalau dah silap yang ni nak kena check apa. So bagi saya untuk student yang bakal grad dan nak menempuh alam pekerjaan ni, satu tu kena tahan lah. Tahan ni bukan maksudnya daripada segi orang cakap bukanlah kata kita pergi kerja ni kita kena torture kan.
Dia kerja ni actually kadang masuk kerja pukul 8, pukul 7, 8 malam belum tentu balik. Ada setengah macam tu. Kan? Tapi apa yang penting tu is gain experience. Kadang sayang setengah kerja ni, contoh fresh grad, dia masuk setengah ni dia mungkin dia terkejut, kerja macam ni kan, tough, susah. And lepas tu halfway dia quit. Bila quit tu dalam kita punya working experience tu tak apa cantik. Kita nak apply ada job pun, yang ni dah ada working experience. Kita pun tak berani nak tunjuk yang kita pernah kerja dah sebelum ni. Kan? Tapi nak cerita dalam resume tu, kita pernah kerja 3 bulan lah, lepas tu kita berhenti. So rekod tu tak cantik. So whatever it is, at least kita go for kerja ni, at least setahun lebih tu at least kita ada experience lah. Kita learn orang cakap first job ni kita learn. Whatever it is, memang macam mana susah sebab kita nak adapt, kita tak tahu lagi daripada student life nak masuk ke alam pekerjaan ni, kita boleh cakap memang lain lah. Tapi yang penting is knowledge yang kita ambil tu. Kita akan go for certain company, kita belajar something. Jangan kata kita dah halfway 4 bulan, 5 bulan, kita rasa tough, kita quit. Bila kita quit ni, kita akan gain zero actually. So at least stay longer dan kita ada experience, then only let's say kita rasa mungkin tempat tu jauh, kita rasa tak sesuai ke apa, then only lah kita boleh bargain for apa experience yang kita ada tu lah. Itu je lah yang saya boleh advise. Mungkin Engineer Azhari boleh tambah sikit sebab dalam ni ada student diploma dan student degree. Untuk student diploma, adakah cukup sekadar diploma tu untuk mereka masuk kerja ataupun memang digalakkan sangat sambung degree? Dan kepada student degree pula, bila mereka dah kerja, adakah ada keperluan untuk mereka target bila nak dapat IR or something like that supaya nampak dari segi kerjaya tu mereka dah boleh pandang ke depan lagi lah. Okay. Saya punya personal preference is kalau student diploma ni, kalau macam waktu saya lah, dia akan ada certain level je yang dia boleh access atau contoh kalau kata kerja-kerjaan dia mungkin level technician, dia tak boleh ke engineer lagi. Yang tu perbezaan lah kalau dia compare dengan student yang ada degree, at least starting dia pun as a engineer. Bagi saya, sekarang ni dah amat memerlukan degree. Kita jangan stop dekat diploma. Walaupun let's say kadang-kadang dia depends on student. Masing-masing personal life kita tak tahu. Mungkin student ni dia ada kekangan daripada masalah kewangan. Which is di mana dia perlu kerja dulu. Dia dapat diploma, dia memang target dia nak kena kerja dulu. Sebab maybe kita tak tahu dia ada family problem, dia dari segi masalah duit apa semua. Tapi boleh kerja, at the same time jangan lupa nak buat degree as a part time. Itu kena ada usaha lah. Tumpang kita waktu maksudnya kita tak ada family, kita tak ada komitmen, kita tak ada lagi ambil kereta, nak kena bayar loan rumah. So gunakan masa yang kita ada tu completekan degree. So degree tu, siapa yang ada degree tu nak sambung master tu, bagi saya sekarang ni kalau degree pun kita boleh kerja. Bagi saya lah, kalau kita minat, kita nak ke lecturer atau kita nak lagi furthermore specialist, then only kita akan go for master, PhD. Sebab yang tu pun macam saya cakap lah, dia menyebabkan duit, komitmen kita. Setengah orang dia tak boleh, macam setengah-setengah budak lelaki ni yang saya jumpa lah. Tak boleh lah bos, saya nak sambung belajar lagi, saya kawan-kawan dah kahwin, kan, saya nak cari duit. Dia rasa macam ketinggalan. Satu lagi, jangan compare diri kita dengan kawan-kawan lain. So kawan-kawan lain mungkin dia punya laluan dia tak sama dengan kita. So apa pun berbalik kepada kita punya pilihan, kita punya keadaan waktu tu. Tapi bagi saya kalau sambung tak rugi. Itu je. Okey, saya rasa kita dah kena standby untuk on camera untuk ambil gambar.
for evidence for evidence. Saya akan panggil ikut kod Saya akan panggil ikut kod. So saya minta student on camera. Saya dah enablekan. Okay, boleh get ready Okay, mungkin kita start dengan Minta kerjasama semua student, minta Ya. kerjasama semua student on camera. Okay, saya start dengan khusus diploma dulu 248 on camera please. Cik Jai ada, Cik Jai ya? Macam tak tengok Cik Amir. Macam tak ada. Cik Jai pemalu, Cik Jai pemalu. Banyak ni je ke? Yang appear Su boleh nampak tak Su berapa orang yang appear tu? Yang appear. Lupa, untuk student saya jangan lupa isi attendance future. Lupa cakap pula. Ya, saya pun, student saya pun. Student saya jangan lupa isi apa future attendance. Okey, saya snap dulu setakat mana yang ada sekarang ni. Nanti kita tukar dia punya together mode. Ada together mode dah ni. Okey, get ready Okey, get ready 1, 2, 3. Saya forward kemudian saya save dulu. Okey, nanti masih lagi student 248 Okey, ada 2 page untuk khusus 248 Satu sekali lagi 1, 2, 3. Kita rasa buka mak Angga buka kamera. On camera. Okey, sekarang together mode boleh masuk 30 orang. Sekarang ni belum sampai 30. On camera please, on camera jangan tutup. On camera, on camera. Dia On camera, on lagi. camera. Ada tak mana nak kutip. Kenapa ada dia mak? Sekejap. Kusuk kau ambil 248 kusuk. Ni untuk semua ke 248 je ni? Cuba 248 tengok 248. 248 sekejap, 248 je. Sekejap lagi semua. Tapi 248 dulu. Okey, 248. Sekejap ni je 248. Okey, yang boleh on camera 1, 2, 3. Handsome abang IR kita. Okey, 424 jap, 424. Okey, 424. 424 jap. Kusuk bukan 424 tu. Kau 521 lah. 424 jap, 424 jap. Sekejap, kau banyak ni je. Takkan banyak ni je. Oh, Azwan, mana yang lain? kan kau yang lain. Tak tahu. Hakim mana Hakim? Saya pun tak ada. Takkan ni je. Rashid. Takkan ni je 424. Jangan macam tu. Korang ni buat malu saya ni. On camera, campur tadi 248, 424. Kalau on camera. Bagi nampak penuh sikit. Lagi.
Zul mana Zul? Ha? Azwa? Zul tak ada. Wan tak ada ni. Mana pergi dia orang ni? Tak tahu je lah. Okey, saya snap dulu. Okey. Okey. Nanti saya nak minta semua sekali on camera. Okey, 521. Indeterminate structure 521. Mana Yusuf dia Yusuf? Selama yang boleh on cepat. Saya nampak my student ni. Lagi. Nanti boleh hasilkan bos. Haikal tak ada. Haikal M tak ada, Haikal S pun tak ada. Lagi. Razi tak ada Razi. Ada ramai lagi ni. 100 lebih takkan nampak banyak ni je kan? Tak. Okay, 1, 2, 3. 7B mana 7B? 7B mana? 5B, 5F, 5D. Bos ada nampak muka-muka engineer bos. Banyak Yusuf Kejap. Saya nak tukar jap. Saya nak tukar mode jap. Engineer Azhari tu Yusof tanya. Ada lah tu, ada. Sekejap Sekejap, saya nak tukar another mode. Yang ni je boleh, tak ada. Yang ni je untuk webinar. Okay. Last picture seramai yang boleh on camera. Semua sekali 248, 424, 521. Okay, seramai yang boleh on camera please. On camera please. Okay, get ready 1, 2, 3. Okay, buat best semua orang buat best. Semua buat best. Okay, semua best 1, 2, 3. Okay. Okay Okay, gambar cukup Okay, gambar cukup. Terima kasih semua yang on camera. Terima kasih semua. Okay, actually kita dah tepat pukul 10 ni. So saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan many thanks lah. Terima kasih banyak-banyak kepada panel kita, speaker kita hari ini. Engineer Azhari daripada Mastech Consult. Okay, terima kasih sangat sudi share banyak yang Azhari sharekan kita hari ini. Mudah-mudahan can give some motivation lah untuk student, untuk not only for this course lah, this structure analysis course, tapi juga for your future lah as engineer later on. Okay, terima kasih, insyaAllah semoga knowledge ni berguna lah untuk semua you all. Terima kasih banyak-banyak Azhari. Sebenarnya tadi pukul 7 lebih tu duduk atas jambatan lagi tu.
kan saya dah risau dah sempat tak ni, saya mesej kata sempat rupanya live daripada office. Macam itulah kan, sibuk kan. Engineer Azhari ni memang busy man lah. Patutnya minggu lepas kan, tapi minggu lepas pun tiba-tiba ada meeting presentation kat Putrajaya kan, so terpaksa bawa ke this week. So alhamdulillah. So program kita malam ni berjalan lancar. Actually ni adalah one of the requirement lah untuk setiap kursus buat satu sesi dipanggil collaborative teaching. That's why kita anjurkan this program. Okay, so terima kasih pada all the student yang mana join, and sesi recording ni saya akan as usual upload dalam my YouTube channel. Nanti saya akan give link to my kat semualah, dekat my student, dekat my colleague jugalah. Terima kasih Cik Amir, Cik Rosul, Puan Hafida yang join sesi malam ni. Terima kasih bagi input juga, bagi soalan juga, dan semua student yang tanya soalan yang memeriahkan sesi malam ni lah. Alhamdulillah, so target kita tercapai, kita dapat fulfill 2 jam, cukup 2 jam sesi malam ni. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, nanti kita akan buat sharing lagi sesi-sesi yang insyaAllah yang beneficial untuk semualah, not only for student tapi untuk kami jugalah. Terima kasih banyak-banyak. Kita tutup sesi kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih Azhari. InsyaAllah jumpa lagi ke MJ kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih doktor. Baik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Boleh kena kopi dekat Georgetown. Kena kopi ya. Kita kerja barista, boleh main. Okey. Macam kenal je Yusof. Itulah promo ni. Dan promote kedai Tapi kopi boleh dia lah, lagi. 1-2 kopi tu boleh. InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okey, saya end session. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Salam.